So kita hari ini sebanyak 45 kes, satu dari import dan selebihnya adalah tempatan. Jadi soalan saya, adakah penularan tempatan membuat kes COVID ni masih terkawal atau macam mana? Kalau kita lihat daripada PKP 1, 2 dan 3, sekarang ni kes-kes yang kita dapati adalah terkawal. Dan ini adalah tindakan daripada kita untuk kita melaksanakan targeted approach, iaitu kumpulan sasar. Dan hari ini kita lihat ada pertambahan, contohnya daripada kluster tabligh dan juga ada pertambahan sikit daripada tahfiz. Jadi tindakan kita iaitu untuk targeted approach kumpulan sasar kita, iaitu kumpulan Sri Petaling dan kumpulan tahfiz dan juga sekarang warga asing. Jadi ini 3 kumpulan sasar kita dan kita akan kenal pasti lokaliti dan ambil tindakan kepada tindakan acute case detection kepada lokaliti dan juga kumpulan sasar. Jadi kalau kita lihat hari ini 45 kes, masih 2 angka dan masih terkawal. Kalau kita lihat PKP 3, kita dah mencapai angka 2 angka. Jadi kita harapkan mungkin dalam tempoh seminggu lagi, jadi angka ini akan semakin berkurangan. Untuk saya ada 2 soalan. Soalan yang pertama berkenaan dengan backlog data. Adakah masih wujud backlog data dalam peringkat Kementerian Kesihatan? Dan kalau saya tahu, dalam data ini mesti dibuat, maksudnya daripada tempoh sehari, 2 hari, seminggu atau sebagainya. Dan kenapa ia masih wujud sedangkan kemampuan pengesanan ataupun ujian saringan di KKM sudah ditingkatkan ke 16,000. Soalan kedua berkenaan dengan kumpulan sasar warga asing atau pekerja asing. Setakat ini daripada kajian KKM, ada tak penularan itu disebabkan oleh ia terlalu cepat merebak, kadar boleh jangkitan dalam pekerja asing itu terlalu tinggi disebabkan oleh kadar imunisasi pekerja asing ini? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi ada soalan mengenai pending tu. Jadi mungkin dalam segi definisi pending tu berbeza. Kalau kita lihat dalam pending cases, iaitu masa yang diambil untuk melaksanakan ujian dan tanda aras yang telah diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu ialah 24 hingga 48 jam untuk kita dapatkan. Jadi dia bukan satu kelewatan tetapi satu tanda aras. Sebab tu ujian tersebut mengambil masa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita membuat pelaporan setiap 24 jam, jadi akan ada kes-kes yang lewat dilaporkan. Iaitu bukan sebab kelewatan tetapi proses untuk mengambil contohnya 24 hingga 48 jam. Apa yang kita laksanakan setakat ini, kita dah bertambahkan makmal-makmal kita ke 44 dan juga kecekapan dan keboleh upayaan makmal tersebut juga dipertingkatkan. Jadi kita cuba untuk memberi laporan kurang pada 24 jam. Jadi kalau kita lihat hari ini jumlah kapasiti di makmal 44 makmal yang kita ada ialah sekarang dah dipertingkatkan kepada 20,635, iaitu kapasiti kita, iaitu pertambahan 5,000 di IMR. Jadi IMR sekarang kapasiti keupayaan dia boleh kita tingkatkan pelaksanaan ujian untuk 5,000, iaitu menggunakan kaedah RT-PCR. Dan hari ini semalam kita laksanakan 15,113 kes. Jadi keupayaan kita telah dipertingkatkan dan juga ini tak kira lagi dengan menggunakan antigen RTK. Yang itu satu. Yang kedua, dari segi data-data kita, jadi kita sekarang ni tengah mengemaskan data-data kita. Kita dapati kes-kes positif memang tepat, tetapi kes-kes yang negatif dan tak dilaporkan, dilaksanakan tetapi tak lapor kepada kita, masih ada tertunggak. Iaitu daripada makmal-makmal swasta contohnya, mereka hanya lapor kes positif, tetapi kes negatif tak dimaklumkan kepada kita. Jadi setakat ini kita telah mengambil tindakan untuk memastikan kes-kes negatif. Jadi kalau kita lihat setakat ini, kita telah melaksanakan jumlah individu yang disampel dah 227,436. Tetapi kalau kita ambil kira kes-kes yang negatif yang tertunggak ni daripada swasta dan juga ada beberapa institusi, kita akan perkemaskan
mungkin hari Jumaat ataupun akhir minggu ni ataupun minggu depan kita akan meningkatkan dia punya ujian-ujian yang negatif. Jadi ujian yang negatif tak dilaporkan, ujian positif je dilaporkan. Jadi kita kalau begitu, kalau mungkin pertambahan daripada kes yang diuji itu akan meningkat. Jadi kita tengah buat perkemaskan data-data tersebut dan kita akan umumkan pada hari Jumaat, awal-awal dia hari Jumaat ni lah. Yang kedua iaitu sasar pekerja asing, iaitu kalau kita lihat pekerja asing, masalah utama yang kita lihat ialah mereka duduk di rumah ataupun apartmen yang padat dan mungkin mereka bekerja bukan hanya satu sektor, ada yang kerja di sektor di Pasar Borong contohnya, satu lagi sektor kerja di tapak pembinaan, tetapi mungkin mereka duduk bersekali. Jadi isu dia sekarang ialah mereka berduduk bersekali, iaitu mungkin rumah tu terlalu padat dan ramai orang duduk dalam rumah tersebut. Jadi kita kena buat saringan. Jadi sekarang ni kita akan menjalankan saringan, iaitu setakat ini bukan warga negara, kita dah laksanakan 22,339 kes saringan dijalankan dan yang positif ialah 986, iaitu bersamaan dengan 4.4%. Dan dalam rawatan kita untuk bukan warga negara ialah 457 kes melibatkan 46.3%. Dalam ICU ada 4 kes bukan warga negara, iaitu 0.9%, dan yang telah sembuh dan pulih ialah 525, iaitu bersamaan dengan 53.3%, dan juga melibatkan kematian. Jadi setakat ini bukan warga negara kita ada 4 kematian, iaitu 0.4%. Jadi ini saringan yang telah kita laksanakan setakat ini. Jadi sekarang ni kita dah kenal pasti bukan warga negara sebagai satu kumpulan sasar kita. Jadi kita akan laksanakan ujian kepada bukan warga negara, terutamanya daripada zon merah, iaitu di Selangor dan di Kuala Lumpur. Sebab di zon hijau kita tak ada laporan kes-kes bukan warga negara ataupun warga negara yang dijangkiti. Tetapi di zon merah je. Jadi fokus kita ialah tertumpu di zon merah untuk bukan warga negara dulu. Ini yang kita akan laksanakan dalam tempoh terdekat. Yang imunisasi setakat ini memang kita dapati, kalau kita lihat mereka yang dijangkiti ada respon antibody, iaitu yang kalau IgM antibody biasa dia respon dia dalam tempoh 5 hari, 5 hingga 7 hari. Lepas tu disusuli dengan respon IgG, iaitu 7 hari ke atas. Tetapi didapati dan diumumkan iaitu antibody setakat ni tak melindungi pesakit tersebut. Walaupun dia dah pulih, tapi antibody tak melindungi. Kalau antibody tu tak melindungi pesakit tersebut, berarti kita tak boleh cerita pasal herd immunity. Jadi herd immunity kalau ialah bergantung pada antibody yang telah dijangkiti dan boleh melindungi pesakit tersebut. Jadi inilah satu yang telah dibincangkan di peringkat global, sama ada setakat ini antibody yang terbina daripada jangkitan tu dapat melindungi jangkitan kedua contohnya. Jadi daripada maklumat yang kita dapati sekarang ni tak memadai untuk melindungi pesakit tersebut. Dr. Teacher, I have 2 questions. First question is, as the government requires migrant workers to be screened, do we have enough test kits in the market? Because there are some doctors saying that private clinics still haven't received test kits from the SOSO. So can we get the information on the SOP on screening migrant workers in private clinics and etc. And the second question is regarding to the case kematian. Yesterday it was reported that the 47 years old man, he has no comorbidity, and it was just reported that the family of the patient suspected that he got infected maybe from LRT, right? So has KKM identified the source of infection from the case kematian yesterday? Okay, thank you very much. Now, we follow the guidelines of the World Health Organization when we do testing for COVID-19. The gold standard is the RT-PCR.
That's the reason why our 44 labs are able to proceed to do the RT-PCR, and our capacity to date RT-PCR is 20,635. And we also have the antigen RT-PCR, antigen rapid test kit. So if we have the antigen rapid test kit, so far we have received on the 2nd of May 50,000. We're going to receive another 50,000 this weekend, and you'll make it to 100,000. And next week we'll receive another 100,000. This is the antigen. So we are looking at antibody and antigen. Antibody is a response. You're not measuring the antigen, but you're measuring the response of the body. That's why you call it antibody. But for the antigen, this is gold standard is RT-PCR. But nonetheless, we will use the antigen rapid test kit, and we have allocated to Sabah, Sarawak, 10,000 to Sabah, 10,000 to Sarawak, 15,000 to Johor, and another 15,000 to KLIA and KLIA 2. So we have reallocated that, and the biosafety cabinet has also been dispatched and to the respective area. So most importantly is that we have option now to increase the pool. So now if we have RT-PCR is 20,635. Now additional to it, we can use antigen. Then for the antibody, as far as antibody is concerned, it's not recommended for diagnosis. That's from day one I've been mentioning that. Nonetheless, this is also in line with WHO. Antibody is not for diagnosis. But if you want to do a survey, for example, to know the response of the antibody, then you can do. So in the community, for example, if you were to do an antibody test, we want to know how many of them has been exposed to the virus. Maybe 1 month ago, maybe 6 weeks ago, they already have exposed and recovered. But we want to know the response. So then only the antibody test kit is probably is useful to actually to detect that. But having said that, if you do antibody is reactive, that means you have the antibody, but we do not know at that point of time you still have the virus or not. So if you have the antibody, you have to actually do a RT-PCR back again to check whether the virus is still in you, because the virus takes about 14 days or virus shedding, etc. So it takes time. This is why we do not want people to rely on the antibody test kit, because we have a bad experience. Once you're negative, you think that you are not reactive. Probably the virus is still very active in your system, but it takes 5 days for you to react, for the body to react to produce the antibody. So what happens is that you think you are free, then you mix around. Once you mix around, you are actually spreading the disease among your family members. So we have a bad experience. 5 family members are involved actually and succumb to the disease, for example. So we hope that we do not use antibody rapid test kit for diagnosis. We only use it to measure as a community survey, for example, to measure the response of antibody in the community. Test kit, again, when we want to look into the test kit, the registered foreign workers in Malaysia, I was informed about 2.5 million. So if one go, obviously we do not have enough test kit. So we need to focus in terms of targeted approach for foreign workers in Wilayah Persekutuan, for example, or in Selangor. This is our priority. This is what we call targeted approach. And with that, we have the capacity. It will take time, surely, but at least we are able to screen them. But we are also moving towards looking at target group. That means warga, all these foreign workers in the construction side, foreign workers in Pasar Borong, for example. This is our cluster. So we are using the locality as well as the target. The target group is the foreign workers in the hotspot area or in a red zone area. Mengenai pekerja asing yang lari dari pusat kuarantin, so adakah ini masalah SOP? Adakah kerajaan akan menilai semua SOP? Ini bukan masalah SOP. Kalau kita lihat gelombang pertama pun, kita ada warga negara Cina yang lari pada pusat kuarantin kita. Tetapi yang pasti mereka ini bukan positif. Mereka ini ialah dikuarantinkan sebab ada terdedah kepada kes-kes yang positif.
Jadi setakat ini kita maklum kita dah buat laporan polis dan polis sedang ambil tindakan kepada mereka yang lari daripada pusat kuarantin. Ya. Jadi setakat ni kalau kita ada mereka yang telah lari dari pusat kuarantin ada 147 iaitu daripada kumpulan pembinaan dan juga ada 7 kes yang telah dikuarantinkan. Tetapi semua mereka adalah negatif. Tapi mereka perlu menjalani kuarantin selama 14 hari. Jadi sebelum ini KKM meramalkan bahawa kita negara Malaysia akan mencapai single digit atau satu angka pada minggu ini, iaitu pada 5 Mei. Jadi sekarang kita lihat trend kes harian adalah menurun, tetapi kita masih lagi mencapai 2 angka. Jadi adakah KKM optimis bahawa kita akan mencapai satu digit pada masa terdekat atau dalam minggu ini atau minggu depan? Okey, kalau kita lihat pada PKP 1, 2 dan 3 dan PKP 3 kita dah lihat 2 angka. Tujuan utama PKP adalah untuk mendatakan ataupun melandaikan lengkuk graf kita. Jadi yang itu matlamat utama kita dah tercapai. Persoalannya sekarang ni ialah untuk kita melaksanakan PKP 1, 2 dan 3 adalah amat orang kata very expensive cost dia amat tinggi ya kalau kita laksanakan. Kalau saya dimaklumkan satu hari ialah kos dia ialah 2.5 bilion kalau kita belanjakan kos ni. Tapi sekarang ni kalau tujuan utama kita telah tercapai iaitu kita dapat melandaikan graf daripada 3 angka ke 2 angka dan sekarang ni kalau kita lihat PKP 3 14 hari 13 hari itu kita ada 2 angka. Dan sekarang masuk ke PKP keempat 4 hari dan kita sekarang ni dah tukar iaitu kita melaksanakan PKPB. Dan PKPB kita akan strategi kita dah berubah iaitu yang pertama PKP iaitu kita galakkan ataupun pastikan semua orang duduk di rumah. Jadi sekarang ni walaupun kita laksanakan PKPB kita masih menasihatkan mereka yang tak ada urusan di luar duduk di rumah. Tempat yang paling selamat ialah di rumah. Mereka yang bekerja, jadi kita mulakan sektor ekonomi mereka yang bekerja, tetapi kita kena berhati-hati dan terkawal untuk kita pastikan penularan di komuniti tak berlaku. Tetapi yang ni tanggungjawab sosial, tanggungjawab kepatuhan tu adalah penting. Iaitu kita perlu melaksanakan tanggungjawab sosial kita, disiplin sosial kita dan juga patuh kepada SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kalau kita lihat memang kaedah ini telah diamalkan di Taiwan dan juga di Korea. Dan mereka berjaya di Taiwan dan Korea, mereka berjaya dan juga sekarang ni kan saya difahamkan di Vietnam pun mereka melaksanakan kaedah-kaedah yang kita kata PKPB tetapi bukan PKP. Kenapa mereka berjaya? Kalau kita pasti kita kaji kenapa mereka boleh berjaya tanpa ada halangan kepada ekonomi mereka, tapi mereka berjaya melaksanakan. Contohnya di Taiwan. Mungkin salah satu sebab ialah kerana negara-negara yang berjaya ni mereka telah melalui peperangan. Jadi mereka tahu itulah penting untuk mereka pastikan kepatuhan kepada SOP untuk mereka hidup. Jadi kalau ini konsep yang dipraktikkan di Korea Selatan dan juga di Taiwan dan juga di Vietnam, jadi kita harap rakyat Malaysia boleh patuh dan disiplin sosial yang tinggi dan mungkin kita akan berjaya. Jadi sekarang ni kita dah kurangkan dari segi kes kepada 2 angka dan dalam modeling kita memang kita dah lihat modeling kita tertinggal seminggu. Jadi kita ada seminggu lagi. Jadi kita tahu minggu lepas kita lihat modeling kita sepatutnya 5 Mei tetapi sekarang kita anjakkan mungkin 12 Mei untuk kita capai sama ada 2 angka ataupun 1 angka. Tetapi apa yang penting ialah terkawal. Jadi yang terkawal maksudnya
hospital kita, fasilitis Kementerian Kesihatan kita dapat menampung kalau kes-kes COVID-19 datang ke hospital. Hari ini kita lihat di ward kita dan juga di bantuan dan di ICU, penggunaan ward dan ICU dah berkurangan dan mereka yang perlukan bantuan pernafasan pun dah berkurangan. Jadi ini maksud kita ada keupayaan untuk kita tukar tindakan kita daripada PKP kepada PKPB. Tetapi kejayaan PKPB bukan hanya bergantung pada Kementerian Kesihatan ataupun kerajaan, tetapi bergantung pada rakyat Malaysia. Yang pasti rakyat Malaysia kena amalkan penjarakan sosial, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter dan pakai topeng muka dan hidung kalau berada di tempat awam, dan sentiasa basuh tangan dan elakkan daripada perhimpunan, sebarang perhimpunan. Jadi inilah kalau kita boleh amalkan budaya baru ni, dan mungkin kita akan berjaya menurunkan kes COVID-19 di negara kita. Sebab selagi kita tak dapat vaksin ataupun selagi kita tak jumpa ubat yang boleh merawat COVID-19, selagi itu kita kena hidup dengan virus COVID-19 dalam komuniti kita. Jadi inilah norma baru ataupun kelaziman baru yang kita semua kena bersama-sama untuk mengubah dan membudayakan cara hidup kita untuk hidup bersama COVID dalam komuniti. Boleh update tak antigen RT-K itu berapa banyak? Sebelum saya jawab soalan tu, semalam ada satu kes yang telah ditanya kepada saya, kes kematian yang umur 47 tahun. Dan saya pun telah terangkan kes yang sebegini. Memang dia tak ada kes latar belakang penyakit COVID yang lain, contohnya kencing manis dan darah tinggi. Tetapi yang kes ni telah dikesan di hospital swasta dan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan. Dan semasa dirujuk kepada Kementerian Kesihatan, pesakit tu tenat dalam kategori 4. Dan sehari selepas tu telah dimasukkan ke ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Apa yang berlaku ialah yang sebagaimana saya ceritakan dulu, iaitu kes-kes ni, kes tersebut terlibat dengan kematian tersebut adalah daripada komplikasi. Iaitu komplikasi bukan hanya radang paru-paru, tetapi komplikasi dalam saluran darah pesakit tersebut. Iaitu virus, bila virus dah masuk ke dalam tubuh, jadi respon daripada tubuh ialah mengeluarkan bahan-bahan kimia, contohnya cytokines dan sebagainya, dan juga menjadikan darah tu pekat. Iaitu yang satu, bila darah tu pekat, coagulopathy tu kepekat, jadi dia berbeku cepat. Iaitu satu. Yang kedua, virus tu akan juga serang pada dinding saluran darah, dan bila serang dinding saluran darah dah luka, jadi trombosis akan berlaku. Trombosis ialah pembekuan darah. Dan yang ketiga, sebab dia 46 hari dalam ICU, jadi pergerakan aliran darah tu pun dah diperlahankan. Jadi pesakit tersebut mendapat trombosis, iaitu di dalam saluran darah yang besar, iaitu iliac artery dan sebagainya, juga mesenteric artery trombosis dan juga trombosis tempat lain. Jadi inilah komplikasi. Sebagaimana saya katakan, kalau pembekuan darah ataupun trombosis berlaku di kepala, akan dapat stroke, di jantung akan dapat penyakit jantung. Yang ni berlaku dari buah pinggang pun dia ada pembekuan dalam saluran darah buah pinggang, menjadikan buah pinggang pun multi organ failure. Inilah komplikasi yang telah dimaklumkan di peringkat global pun. Jadi mereka yang berumur usia muda boleh dijangkiti dengan virus dan juga mengalami komplikasi-komplikasi sedemikian. Silakan. Kalau boleh minta update sikit mengenai rapid test kit antigen tu, berapa banyak dah penggunaan dia sekarang, dan sebab KKM so far order 200,000 saja, berapa lama 200,000 ni mencukupi dan ada perancangan untuk order lebih lagi? Terima kasih. Okey, setakat ni kita dah agihkan semua rapid test kit antigen tu, tapi penggunaan dia masih kita masih mengutip data-data. Jadi mungkin sehari dua lagi kita akan maklumkan berapa banyak test rapid antigen yang kita telah laksanakan.
Jadi setakat ni kita memang kita tempah untuk 200,000. Jadi kita akan lihat kepada 50,000 yang kita guna dan kita akan kaji data tersebut. Kalau data yang kita terima memang bagus dan dia punya ketepatan dan cara penggunaan tu bagus, kita mungkin akan tempah lebih banyak lagi. Jadi inilah satu, sebelum kita tempah biar kita jalankan penilaian dulu. Jadi kita dalam proses menjalankan penilaian dan apabila kita dapat data-data tersebut, kita akan maklumkan kepada semua. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.